Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa nashhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama tasliman katsiran katsira. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. Dia berkata muallif pengarang kitab Al-Jawharul Mawhub wa Munabbihatul Qulub, iaitu Al-Alim Al-Alamah, bagi Al-Alim Al-Alamah Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kalantani rahimahullah. Kita sampai pada bab, masih lagi dalam bab yang menerangkan tentang kelebihan segala masjid. Itu pada bab yang ke-11 ya, kita sampai pada tentang pembinaan Baitullah ya, tentang Kaabah. Ya, kalau kita dalam kitab Jawi pada muka surat 60. Muka surat 60 dan baris yang ke-13 dari bawah. Dan riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, katanya tatkala adalah kemudian daripada taufan Nabi Nuh alaihi salam yang ditenggelamkan dengan dia akan kaumnya diangkatkan Baitul Ma'mur yang dibina dia oleh Nabi Adam AS kepada langit yang ke-6. Menyuruh Allah Ta'ala akan Nabi Ibrahim AS bahawa datang ia kepada tempat Baitul Ma'mur dan membina ia akan Kaabah atas bekasnya itu. Maka pergi Nabi Ibrahim AS kepadanya, maka tiada melihat ia akan tempatnya dan tersembunyi ia atasnya. Maka membangkit Allah Subhanahu wa taala akan awan atas qadar Baitullahil Haram, pada panjangnya dan lebarnya, dan pada awan itu ada kepalanya dan lidahnya, berkata-kata ia dan dua matanya. Maka berhenti ia atas tempat Baitullah, kemudian berkata ia, hai Ibrahim, bina olehmu atas qadarku dan membentuli bagiku. Maka memperbuat ia akan asas, yakni kaki jidarnya, yakni dindingnya ya, atas kadar awan itu. Maka pergilah awan, kemudian membina ia, kemudian tawaf ia akan dia 7 kali. Maka memuji Allah Ta'ala kepadanya, bahawa menyeru ia kepada manusia dengan menghajikan dia. Maka sabdanya, hai Tuhanku, kata hai Tuhanku,
katalah sampai suaraku. Ini firmannya, hai Ibrahim, atas engkau menyeru dan atasku menyampaikan. Maka naik Ibrahim atas bukit Jabal Qubais, kata Qil. Ini dikatakan di Safa, di bukit Safa. Kata Qil di atas batu maqam Ibrahim, dan menyeru ia, ya ibadallah, sungguhnya Tuhan kamu senya telah membina akan rumah dan menyuruh ia akan kamu dengan menghajikan dia, maka datang olehmu hajikan dia. Maka memakmur dengan mana memperdengar Allah Ta'ala akan sekalian yang pada bumi, maka menjawab akan dia manusia dan jin dan batu dan kayu dan bukit dan pasir dan tiap-tiap yang basah dan yang kering daripada masyriq dan maghrib dan yang di dalam perut ibunya dan sulbi bapanya. Berkata sekaliannya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Maka yang menjawab segala haji ia segala, maka yang menjawab sekali haji ia sekali, ya? Dan yang menjawab dua kali haji dua kali, dan yang menjawab lebih daripadanya maka haji ia atas kadar jawabnya. Baik, ini tentang riwayat sejarah pembinaan Kaabah, ya. Jadi dalam riwayat yang dinyatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ini, dinyatakan bahawa apabila berlaku banjir besar taufan ketika mana zaman Nabi Nuh alaihi salam, ya, Kaabah ni telah tenggelam, ya. Mana yang mana dia tak tenggelam, maksudnya mana semua seluruh permukaan bumi dah ditenggelami air, maka diangkatkan Baitul Ma'mur yang dibinakan dia oleh Nabi Adam alaihi salam kepada langit yang keenam. Jadi maknanya sebelum itu Kaabah ni mula-mula sekali dibina oleh siapa? Ya. Maknanya di sini dinyatakan bahawa dibina pada awal sekali oleh Nabi Adam alaihi salam, yang dibinakan dia oleh Nabi Adam AS. Dan sebelum Nabi Adam AS membina Kaabah ni ataupun rumah Allah, Baitullah ni, ataupun rumah untuk melakukan ibadat, ya, mula-mula sekali Allah Subhanahu Wa Taala telah perintahkan malaikat yang membina asas untuk pembinaan Kaabah ni, ya. Dan sebelum malaikat membina Kaabah itu, ini Baitullah ni di muka bumi ni, sebelum itu berlaku peristiwa, ya, menurut beberapa riwayat, ya, ada riwayat daripada Ibnu Abi Dunya menyatakan bahawa selepas Allah Subhanahu Wa Taala berfirman untuk menjadikan khalifah, seorang khalifah atas muka bumi ini, inni ja'ilun fil ardi khalifah, maka malaikat-malaikat bertanya, ataj'alu fiha man yasfikud dima, adakah engkau ya Allah nak menciptakan manusia, makhluk yang akan menumpahkan darah, yang akan melakukan kerosakan atas muka bumi? Dan menurut riwayat tersebut Allah Subhanahu Wa Taala murka kepada para malaikat yang menimbulkan persoalan itu, sehingga malaikat-malaikat ini merasa bersalah dan mereka memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka bertawaf mengelilingi Arash, dan Arash itu adalah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat besar, yang mana untuk malaikat ini bertawaf mengelilingi Arash itu akan mengambil masa yang sangat lama. Ya, ada diriwayatkan, dinyatakan malaikat bertawaf sebanyak 3 kali pusingan Arash itu untuk meminta keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang menyatakan 7 kali. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala pun memaafkan, mengampuni malaikat-malaikat ini. Dan seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan malaikat-malaikat ini untuk membina, ya, sebuah rumah ibadat di atas muka bumi, ya. Tapi dalam beberapa riwayat yang lain sebelum itu Allah Subhanahu Wa Taala telah membina sebuah rumah ibadat
tempat untuk malaikatnya di bawah arash, iaitu dikenali sebagai Baitul Ma'mur, supaya malaikat-malaikat ini dapat bertawaf dengan mana jarak yang lebih pendek dibandingkan untuk mengelilingi arash yang begitu besar, ya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala telah membina sebuah rumah di bawah, betul di bawah arash itu dikenali sebagai Baitul Ma'mur, yang menjadi tempat tawafnya para malaikat di langit. Dan selepas itu Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan para malaikatnya untuk membina sebuah rumah ibadat di atas muka bumi ini, ya, dengan maksud supaya makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang ingin bertaubat, yang ingin minta keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang ingin kembali kepada Allah, maka mereka boleh menjadikan Kaabah di atas muka bumi itu, Baitullah itu, sebagai tempat untuk mereka bertawaf dan memohon keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi itu antara riwayat-riwayat, ya, yang dinyatakan dalam beberapa hadis. Jadi apabila sampai zaman Nabi Nuh alaihi salam, seluruh muka bumi ini ditenggelami air, maka Allah Subhanahu Wa Taala telah mengangkat, ya, Baitul Ma'mur yang dibinakan dia oleh Nabi Adam alaihi salam. Ini Baitul Ma'mur itu maksudnya apabila malaikat-malaikat telah membina sebuah rumah ibadat di atas muka bumi ini yang menyerupai Baitul Ma'mur, ini betul-betul di bawah Baitul Ma'mur itu tempat menjadi tapak pembinaan Baitullah di atas muka bumi ini, ya. Jadi selepas malaikat membina tapak di atas muka bumi itu, maka ianya seterusnya dijadikan sebagai tempat ibadat oleh Nabi Adam AS. Sehinggalah zaman sesudah Nabi Adam AS, iaitu putera Nabi Adam AS, Nabi Syis AS, beliaulah yang membangunkan rumah ibadat itu dengan lebih sempurna, dengan dibangunkan batu, ya. Jadi apabila berlaku banjir zaman Nabi Nuh AS tu, yang dimaksudkan di sini, ya, diangkatkan Baitul Ma'mur yang dibinakan dia oleh Nabi Adam AS itu, dimaksudkan itulah, ya, yang dibina asas oleh Nabi Adam AS. Jadi asalnya daripada malaikat, kemudian Nabi Adam AS, kemudian Nabi Syis AS yang membangunkan dengan lebih sempurna. Lepas itu sampai zaman Nabi Nuh AS, Baitul Ma'mur yang dimaksudkan di sini tu, itulah Baitullah yang mula-mula dibina oleh Nabi Adam dan Nabi Syis AS itu, diangkat sehingga ke di sini dinyatakan kepada langit yang keenam, mana Allah Ta'ala pelihara, ya. Tapi tapak tu tetap ada di atas muka bumi ini sehinggalah sampai ke zaman Nabi Ibrahim AS, ya. Menyuruh Allah Ta'ala akan Nabi Ibrahim AS, ini selepas zaman Nabi Nuh AS tu sampai ke zaman Nabi Ibrahim AS tu berapa ratus tahun kita pun tak tahu, ya. Sampai zaman Nabi Ibrahim AS bahawa datang ia kepada tempat Baitul Ma'mur. Ini Allah Ta'ala perintahkan Nabi Ibrahim AS untuk membangunkan, ya, Baitullah. Maka Nabi Ibrahim AS pun nak cari tempat asas untuk membina Baitullah tu, baginda pun tidak tahu, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala memberi petunjuk. Di sini dinyatakan, ya, bahawa datang ia kepada tempat Baitul Ma'mur dan membina ia akan Kaabah atas bekasnya itu. Maka pergi Nabi Ibrahim AS kepadanya, maka tiada melihat ia akan tempatnya, tak jumpa tempatnya, tapak yang dah hilang, ya, disebabkan banjir yang berlaku semenjak zaman Nabi Nuh AS itu. Dan tersembunyi ia atasnya, maka membangkit Allah Subhanahu Wa Taala, yakni Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan segumpulan awan, ya, atas kadar Baitullahil Haram itu. Ini awan tu datang membentuk, ya, kadar Baitullahil Haram tu pada panjangnya dan lebarnya, sehingga dapat disukat oleh Nabi Ibrahim AS. Ini kadar untuk membina ketinggian, panjang dia, lebar dia, ya, bagi Kaabah ni. Dan pada awan itu ada kepalanya dan lidahnya. Ini Allah Subhanahu Wa Taala jadikan awan itu, ya, ada kepalanya dan lidahnya untuk berkata-kata ia, dan dua matanya. Maka berhenti ia atas tempat Baitullah. Ini tempat di mana menjadi tapak kaedah, ini apa tu, apa asasnya, ya. Kemudian berkata ia, hai Ibrahim,
wahai Ibrahim, bina olehmu atas kadarku. Ini awan tu berkata kepada Nabi Ibrahim AS supaya membina Kaabah tu menurut kadar yang pada awan itu, ya, atas kadar awan itu. Maka pergilah ini atas kadarku dan membetuli bagiku, maka memperbuat ia akan asas, yakni kaki jidarnya, ini kaki dindingnya tu, atas kadar awan itu. Maka pergilah awan, kemudian membina ia, kemudian tawaf ia. Ini apabila telah siap sempurna pembinaan Kaabah itu, maka bertawaflah Nabi Ibrahim AS 7 kali. Ya. Ini Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan ini sebagai satu ujian untuk Nabi Ibrahim AS, ya. Yang mana Nabi Ibrahim AS telah berjaya menyempurnakan, ya, kehendak Allah Subhanahu Wa Taala itu. Jadi setelah selesai pembinaan Kaabah itu dan telah selesai dia bertawaf 7 kali, maka Allah Taala pun mewahyu kepadanya bahawa seru olehmu akan manusia dengan menghajikan dia. Ini kau serulah manusia ni supaya datang untuk melakukan ibadat tawaf, ya, berhaji di Kaabah ni. Maka sabda Nabi Ibrahim AS, wahai Tuhanku, bagaimanalah nak sampai suara aku ni, ya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala pun berfirman kepada Nabi Ibrahim AS, wahai Ibrahim, atas engkau menyeru, ini kerja engkau untuk menyeru, dan atasku untuk menyampaikan. Ini untuk menyampaikan apa yang kau seru itu adalah kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Maka naiklah Nabi Ibrahim AS, ya, menurut kenyataan sini ada yang dia katakan dalam riwayat bahawa Nabi Ibrahim AS naik ke atas bukit Jabal Qubais, ya. Dan ada yang mengatakan di atas bukit Safa, dan ada yang riwayat mengatakan di atas batu makam Ibrahim, ya. Makam Ibrahim tu dekat tempat Nabi Ibrahim salam, dekat dengan Kaabah tu kan ada sebuah binaan yang ada nampak tapak kaki Nabi Ibrahim AS tu, di atas itulah makam Ibrahim, ya. Maka menyeru ia, ya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, sesungguhnya Tuhan kamu senya telah membina akan rumah dan menyuruh ia akan kamu dengan menghajikan dia, yakni untuk melakukan tawaf ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka datang olehmu hajikan dia. Ini seruan Nabi Ibrahim AS, ya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala pun memperdengarkan ini seruan Nabi Ibrahim AS tu, ya. Ya, kalau kita belajar sains hari ni, dia mungkin berbentuk gelombang, frekuensi tu. Yang ni seruan Nabi Ibrahim SAW tu dia menghasilkan gelombang, ya, gelombang getaran suara tu berterusan sampailah ke hari kiamat ni. Semua setiap bayi-bayi, ya, roh-roh semuanya, siapa yang menjawabkan dia sekali, maka dapatlah datang hajikannya sekali, ya. Maka datang olehmu hajikannya. Maka memperdengar Allah Azza wa Jalla akan sekalian yang ada pada bumi. Maka menjawab akan dia semua, manusia, jin, batu, kayu, bukit, pasir, tiap-tiap yang basah dan yang kering, daripada masyriq dan maghrib. Ini masyriq ni artinya timur, ya, maghrib ni barat. Dan yang di dalam perut ibunya dan sulbi bapanya, iaitu masih dalam perut ibu dan sulbi bapanya pun semuanya menjawab seruan Nabi Ibrahim AS ni. Tu yang dapat pergi menunaikan fardu haji, ya, ataupun melakukan umrah di Mekah, tu semuanya dapat mendengar seruan daripada Nabi Ibrahim AS tadi supaya datang melakukan tawaf, ya, ibadat haji di sana. Jadi semuanya menjawab dengan seruan apa? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Inilah yang kita baca ketika talbiyah, ya, melakukan haji umrah. Ya, apa yang maksud dia? Aku menyahut seruanmu, yang kita sebut labbaik Allahumma labbaik. Apa maksud dia? Labbaika, labbaik, labbaik tu artinya aku sahut, ya, aku sahut seruan kau, ya. Ka tu untuk engkau, labbaika,
Allahumma labbaika, aku menjawab seruan Engkau ya Allah Tuhanku, aku menjawab seruan Engkau, ya. La syarika lak, aku tiada mensyirikkan Engkau, tiada sekutu bagi Engkau, aku menyahut seruan Engkau. Innal hamda, sesungguhnya segala pujian, wan ni'mata, dan segala kenikmatan, laka, adalah bagimu, wal mulka, dan juga kerajaan, la syarika lak, tidak ada sekutu bagimu. Maka yang menjawab sekali, haji ia sekali. Siapa yang menjawab 2 kali, dapatlah haji 2 kali, ya. Dan yang menjawab lebih daripadanya, maka haji ia atas kadar jawabnya. Yang banyak jawab, dia dapat pergi tiap-tiap tahun, kadang-kadang pergi haji itu, Allahu Akbar, itu banyak disebut jawabnya, ya. Allahu Akbar. Baik, kita sampai pada penerangan tentang Hajarul Aswad. Ya, Hajarul Aswad ni adalah daripada jauhar syurga, ya, batu, sebongkah batu, ya, yang terdapat pada binaan Kaabah itu. Asalnya terlebih putih daripada laban, ini lebih putih daripada susu, dan hitamnya itu disebabkan daripada dosa anak-anak Adam, ya. Seorang bawa dosa, kucup dia, melekat dosa tu ke batu tu, jadilah lama-lama makin hitam. Jadi Hajar Aswad, asalnya Hajar Abyad ni putih, ya, lama-lama jadi aswad jadi hitam, ya. Dan sabda Nabi SAW bahawasanya Allah Azza wa Jalla menjanji ia akan rumah ini bahawa menghajikan dia pada tiap-tiap tahun 600,000, yakni 600,000 jiwa manusia ini yang akan melakukan haji pada setiap tahun. Allah Ta'ala sendiri punya kehendak, janji dia nak datangkan makhluknya. Maka jika kurang mereka itu, disempurnakan mereka itu oleh Allah Ta'ala dengan malaikat-malaikat. Kalau tak cukup manusia, mungkin populasi manusia berkurangan pada waktu itu disebabkan mungkin perang nuklear ke apa ke, ya, ataupun penyakit menyebabkan kurang manusia, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan sempurnakan dengan malaikat-malaikat, ya, mencukupkan bilangan 600,000 sekurang-kurangnya, ya. Dan bahawasanya Kaabah itu dihasyarkan dia seperti pengantin, ini dihimpunkan dia seperti pengantin yang diarakkan dia, dan tiap-tiap orang yang menghajikan dia bergantung ia dengan kelambunya, berjalan mereka itu dikelilingnya hingga masuk ia akan syurga, ya. Ini ibarat, maka masuk mereka itu sertanya, ibarat pengantin. Macam kita nak berarak pengantin tu, ya, ramai-ramai kita dengan berkompang-kompang lah, tapi tak adalah nak berkompang keliling Kaabah pula, ya. Tapi kita bertalbiah, ya, memuji-muji Allah, berdoa, ya, berzikir. Dan diriwayatkan bahawasanya tiada masuk matahari daripada 1 hari melainkan tawaf dengan ini rumah oleh seorang daripada abdal, ya. Ini abdal ni adalah daripada kalangan para wali-wali Allah, ya, tingkatan-tingkatan makam kedudukan mereka, ya, pada darjat abdal. Dan tiada naik fajar daripada 1 malam melainkan tawaf dengan dia satu orang daripada autad. Autad ni juga adalah daripada kalangan para wali Allah, ya, yang menduduki makam-makam yang tertentu. Dan apabila putus oleh demikian itu adalah ia sebab bagi diangkatkan dia daripada bumi. Maka berpagi-pagi manusia, dan sesungguhnya telah diangkatkan Kaabah, tiada melihat manusia baginya bekasnya. Dan ini apabila lalu atasnya 7 tahun tiada menghajikan dia seorang pun, kemudian diangkatkan Al-Quran daripada mushaf, maka berpagi-pagi manusia tiba-tiba tinggal kertas putih jua, tiada ada satu huruf jua pun. Kemudian dihilangkan Al-Quran daripada segala hati. Allahu Akbar. Maka tiada ada yang menyebut satu kalimah daripadanya pun, ya. Kemudian kembali manusia kepada syair dan menyanyi dan perkhabaran jahiliah, dan keluar Dajjal dan turun Nabi Isa alaihi salam membunuh akan dia, ini membunuh akan Dajjal itu, dan adalah kiamat pada ketika itu menempati orang bunting hampir beranak, ya. Ini perkhabaran, ya, daripada riwayat yang telah dinyatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang keadaan Kaabah ni, ya. Pertama sekali, setiap hari baik siang ataupun malam ada di kalangan walinya, wali-wali Allahnya, sekurang-kurangnya seorang daripada abdal di siang hari
ya, ataupun sekurang-kurangnya seorang daripada autad di malam hari untuk melakukan tawaf, ibadat mengelilingi Kaabah. Ya. Mana setiap hari mesti, kalau di Baitul Ma'mur tu setiap hari 70,000 malaikat sentiasa, ya, bertasbih, memuji Allah, mensucikan Allah, bertahmid, memuji Allah, ya, membesarkan Allah, takbir di sana. Maka di Kaabah ni sekurang-kurangnya kalau tak ada 600,000 melakukan haji tiap-tiap tahun tu, ya, setiap hari tu mesti ada seorang daripada kalangan abdal ataupun autad, ya, atau di kalangan orang soleh, orang mukmin, orang yang bertakwa daripada Allah Ta'ala ni akan melakukan tawaf, ibadat mengelilingi Kaabah. Ya. Kalau putus, tak ada seorang lagi pun di kalangan hamba-hambanya yang beriman, bertakwa ini, ya, dia syarat nak menjadi wali Allah ni, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Syarat nak jadi wali-wali Allah ni apa? Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya para wali-wali Allah ni tidak ada kegentaran, la khaufun alaihim, tidak ada ketakutan dalam diri mereka, wa lahum yahzanun, dan tidak ada kebimbangan. Ni ciri-ciri mereka. Siapa mereka ni? Orang yang ada kewalian di sisi Allah Ta'ala ni orang yang macam mana? Allah Ta'ala firman lagi, allazina amanu wa kanu yattaqun. Jadi untuk mendapatkan status darjat awliya-awliya Allah ini, pertama sekali hendaklah beriman dan kemudian bertakwa. Ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di kalangan kamu adalah orang yang paling bertakwa. Zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Kitab Al-Quran itu akan menjadi petunjuk, hidayat bagi orang-orang yang bertakwa saja. Jadi untuk mendapatkan keimanan yang sempurna dan ketakwaan yang sempurna ni adalah satu perkara yang perlu menjadi kesungguhan kita, ya, supaya kita ni dapat masuk dalam kalangan para wali-wali Allah, ya. Dan apabila Allah Subhanahu Wa Taala telah jadikan keadaan tidak ada satu orang pun di kalangan hamba-hambanya yang melakukan ibadat tawaf mengelilingi Kaabah itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengangkatkan Kaabah itu. Tiada melihat manusia baginya bekasnya. Akan diangkat ke langit sampai manusia tengok tak ada bekas, kesan pun tak ada. Dan apabila lalu atasnya 7 tahun, tiada menghajikan dia seorang pun. Yang ni tak ada seorang pun dapat melakukan haji. Kaabah dah hilang. Nak buat haji macam mana? Nak mengelilingi tawaf tak boleh, ya. Maka apabila 7 tahun tak ada seorang pun melakukan haji, ya, tak ada seorang pun melakukan tawaf, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala akan angkatkan Al-Quran daripada mushaf pula, ya. Orang dah tak baca Quran, ya, sehingga tiba satu masa Al-Quran itu hilang, tidak ada satu huruf jua pun, sehingga tinggal kertas putih je, ya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala seterusnya akan mengangkat Al-Quran itu daripada segala dada-dada manusia, daripada segala hati. Maka tiada ada yang menyebut walau satu kalimah pun daripada Al-Quran itu, sehingga manusia akan kembali kepada lagu-lagu, ya, syair-syair, nyanyi, dan perkhabaran-perkhabaran jahiliah. Kemudian akan keluarlah Dajjal, dan seterusnya Nabi Isa AS akan turun dan membunuh Dajjal. Jadi ini adalah perkhabaran tentang saat-saat menjelangnya hari kiamat, ya. Apabila tidak ada seorang pun lagi melakukan tawaf mengelilingi Kaabah, maka tunggulah saatnya, ya. Apabila Kaabah tu hilang daripada muka bumi ni, ya, hilang, diangkatkan ke langit, ataupun mungkin disebabkan dah musnah ke, ya, maka kita kena berhati-hati, kiamat makin hampir.
Dan pada khabar, membanyakkan olehmu daripada tawaf dengan ini rumah dahulu daripada diangkatkan dia, kemudian daripada diruntuhkan dia 2 kali dan diangkatkan dia pada kali yang ketiganya. Ya. Kaabah ni sebelum ni pernah diruntuhkan juga. Ya. Jadi sebelum kiamat, Kaabah ni akan mengalami keruntuhan. Ya. Jadi daripada khabar ini Allah Ta'ala memberi kita peringatan supaya kita ada kesempatan, ada kesihatan, ada kemampuan, keupayaan ni, keuangan masih ada ni, masih belum ada sekatan antara bangsa nak pergi keluar negara lagi. Kalau dah berlaku saat tu, susah kita nak pergi menziarahi Kaabah. Jadi membanyakkan olehmu daripada tawaf dengan ini rumah dahulu daripada diangkatkan dia, kemudian daripada diruntuhkan dia 2 kali dan diangkatkan dia pada kali yang ketiganya. Kali yang pertamanya itulah sebelum ketika banjir Nabi Nuh AS. Dan riwayat daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu daripada Nabi SAW bahawasanya bersabda ia, telah firman Allah Ta'ala, apabila aku menghendaki membinasakan dunia, memulai aku dengan rumahku, maka aku binasakan dia, kemudian aku binasakan dunia atas bekasnya. Jadi apabila berlakunya keruntuhan Kaabah ataupun lenyapnya Kaabah daripada muka bumi ini, maka tunggulah saat-saat akan berlakunya hari kiamat. Kerana itu merupakan petanda, apabila Allah Subhanahu Wa Taala nak kiamatkan dunia ni, Allah Ta'ala nak binasakan dunia ni, maka Allah Ta'ala mula sekali Allah akan binasakan rumahnya sendiri. Dan pada khabar bahawasanya Hajarul Aswad itu yakut daripada syurga, dan bahawasanya dibangkitkan dia pada hari kiamat, baginya 2 mata dan lidah. Ini Hajarul Aswad tu yang kita kucup ketika melakukan tawaf tu. Berkata ia dengan dia, menaik saksi ia tiap-tiap orang yang Islam akan dia dengan sebenarnya, dan adalah Nabi SAW banyak mengucap akan dia. Ini banyak mengucap akan dia. Ini baginda Nabi SAW banyak menyebut tentang Hajarul Aswad ni. Ataupun kalau kita tengok Jawi itu mungkin maksudnya mengucup, maksudnya mencium Hajarul Aswad itu. Kerana itu sunnah apabila kita melakukan tawaf tu kita kucup Hajarul Aswad itu. Kata Wahab Ibn Munabbih, tersurat pada Taurat bahawasanya Allah Azza wa Jalla membangkitkan pada hari kiamat akan 700,000 malaikat al-muqarrabin. Dan pada tangan tiap-tiap seorang daripada mereka itu rantai daripada emas kepada Baitullah Al-Haram. Maka firmannya bagi mereka itu, pergi olehmu dan taruhkan tali zaman dengan ini segala rantai, dan tarik olehmu akan dia kepada mahsyar. Maka memperbuat mereka itu seperti yang disuruhnya. Ini maka tatkala hendak ditariknya, menyeru malaikat, hai Ka'batullah, berjalan olehmu. Maka berkata ia, tiada aku berjalan hingga diberi akan pintaku, permintaanku. Ini akan berlaku pada hari kiamat nanti, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tuan-tuan, saudara-saudara, ibu sekalian, bahawa ini apabila hari kiamat nanti Allah Ta'ala akan membangkitkan 700,000 malaikat al-muqarrabin, yakni malaikat-malaikat yang sentiasa berdampingan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang mengingati Allah Ta'ala, melakukan ibadat kepada Allah Ta'ala, dan sentiasa patuh atas perintah Allah Ta'ala. Dan pada tangan tiap-tiap seorang daripada malaikat muqarrabin itu rantai daripada emas, untuk tarik Baitullahil Haram tu, bawa ke mahsyar, padang mahsyar. Maka malaikat ni pun ikat dengan rantai emas tu nak tarik Ka'batullah tu supaya berjalan pergi ke padang mahsyar. Tak berjalan dia. Maka berkata ia, tiada aku berjalan hingga diberi akan pintaku. Dia ada permintaan. Maka menyeru malaikat daripada pihak langit, minta olehmu, apa permintaan kau ya Ka'batullah? Maka berkata ia, hai Tuhanku, syafaat olehmu akan daku pada segala jiranku yang ditanam akan mereka itu di kelilingku daripada kalangan mukminin.
Ini siapa yang diberi kurniaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dapat meninggal dunia ketika melakukan haji ataupun umrah, ya, di Kaabah, ataupun ketika melakukan ibadah di Kaabah, di Baitullah, ya, sehingga dapat dikebumikan, ditanam di persekitaran Masjidil Haram, di Kaabah, di Baitullah sana, maka mereka itu akan berpeluang menerima syafaat permohonan daripada Kaabah ni. Maka mendengar ia akan serunya, sesungguhnya telah aku beri akan minta engkau. Ini permintaan Kaabah itu telah diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dihasyarkan segala orang yang mati di Mekah, putih muka mereka itu padahal ihram sekaliannya. Ini semuanya dalam keadaan berpakaian ihram. Ini berlaku pada hari kiamat nanti, ya. Berhimpun sekaliannya di keliling Ka'batullah, mengucap talbiyah sekaliannya. Jadi sebab tu kita ni kalau ada peluang, ya, kalau Allah Subhanahu Wa Taala matikan kita di Kaabah, itu merupakan satu peluang yang sangat besar. Boleh doa apa? Tak boleh, bukan tak boleh doa. Ya tak? Mana matikan aku di di Kaabah, di Mekah, ketika melakukan haji ataupun umrah, ya, supaya kita dapat peluang menerima syafaat permohonan daripada Kaabah nanti di pada hari kiamat nanti. Kemudian berkata malaikat, berjalan olehmu hai Ka'batullah, jalan olehmu Ka'batullah. Maka katanya, tiada aku berjalan hingga diberi akan pintaku. Ada lagi permintaan Kaabah ni. Apa permintaannya? Maka kata malaikat, pinta olehmu. Maka kata Kaabah, hai Tuhanku, di mana hamba engkau yang berdosa, datang mereka itu kepada aku daripada tiap-tiap pihak, padahal kusut kemusut lagi berdebu tubuhnya, meninggal mereka itu akan ahli dan segala anak-anak dan segala kekasih mereka itu kerana rindu mereka itu kepada aku, menziarahi mereka itu padahal muslimin, lagi taat mereka itu hingga selesai haji seperti barang yang engkau suruh. Maka aku minta bahawa engkau amankan mereka itu daripada huru-hara yang besar dan engkau himpunkan mereka itu di kelilingku. Ini permintaan kedua daripada Kaabah. Maka menyeru malaikat. Apa jawab malaikat? Bahawasanya ada pada mereka itu beberapa orang yang berdosa kepada engkau dan mengekal mereka itu atas dosa besar hingga wajib bagi mereka itu neraka, ya. Ini mereka itu mengekali perbuatan-perbuatan maksiat, ya, ataupun perbuatan mungkar, ya. Maka berkata ia, hai Tuhanku, aku minta syafaat pada orang yang mengerjakan dosa besar hingga wajib bagi mereka itu syurga. Allahu Akbar. Ini permintaan syafaat, ya. Jadi bukan kata Nabi SAW saja yang akan bagi syafaat. Itu syafaat kubra daripada Nabi Muhammad SAW lah. Tapi orang yang beriman juga boleh memberi syafaat, ya. Antaranya ni makhluk Allah Ta'ala, Kaabah ni pun boleh mohonkan syafaat, ya. Jadi apabila kita masih ada kesihatan, kemampuan, keupayaan ni, dapat kita berpeluang melakukan umrah, ziarah ataupun haji, ya, kita pergilah, ya. Kumpul duit belanja kita tu, ada pencen ke apa ke, wang simpanan lebih sikit 5,000, 6,000 tu, kumpul-kumpul dapat pergi tiap-tiap tahun. Pergilah, daripada kita pergi ke Bali, silap-silap gempa bumi, pergi ke Lombok, masuk dalam ceruk, ya. Belum tentu kita boleh dapat apa-apa faedah, ya. Tapi kalau pergi ke Mekah ni, kalau kita gempa bumi di Mekah pun, mati dekat dengan Kaabah, Allahu Akbar. Kaabah dah doa dah, siapa yang mati sekitar aku tu, bagi syafaat, ya Allah. Ni sehingga yang dalam keadaan dosa besar pun, yang penting kena ada rasa cinta, mahabbat, ya, nak rindu, nak menziarahi Kaabah itu, berpeluang juga akan mendapat mereka akan syafaat daripada Kaabah ni. Hai Tuhanku, aku minta syafaat pada orang yang mengerjakan dosa besar hingga wajib bagi mereka itu syurga, ya. Dosa-dosa besar itu akan wajibkan neraka, tapi disebabkan permintaan syafaat daripada Kaabah itu sehingga mewajibkan syurga untuk mereka. Maka firman Allah Ta'ala, sesungguhnya telah aku beri syafaat akan dikau pada mereka itu dan aku berikan pinta engkau. Allahu Akbar. Allah perkenankan, ya, permohonan, permintaan daripada Ka'batullah. Maka menyeru malaikat, barang siapa ziarah ke Ka'batullah, maka hendaklah asing ia daripada manusia.
maka dijadikan mereka itu dikeliling Baitullahil Haram, padahal putih segala muka mereka itu, aman daripada neraka. Tawaf mereka itu dan talbiyah mereka itu. Kemudian menyeru malaikat, hai Ka'batullah, berjalan olehmu. Maka berkata Kaabah, labbaik Allahumma labbaik wal khairu kulluhu biyadaik, labbaik la syarika laka labbaik. Barulah Kaabah tu berjalan, ya, bergerak dia menuju ke mahsyar. Maka menarik segala malaikat akan dia kepada mahsyar. Berjalan ia serta orang yang dikelilingnya, yakni orang-orang yang diberikan syafaat dengan keberkatan permohonan daripada Kaabah itu, ya, baik orang yang pernah meninggal dunia sekitar Kaabah ke, orang yang pernah pergi ziarah Kaabah ke, ya, yang pernah ada walaupun dalam keadaan berdosa sekalipun, semuanya mengelilingi Kaabah itu pergi menuju ke padang mahsyar. Allahu akbar, ya. Berjalan ia serta orang yang dikelilingnya seperti arak pengantin. Allah, beramai-ramai itu semuanya pergi dengan siapa? Pergi dengan Kaabah. Allahu akbar, subhanallah. Dan pada setengah riwayat dibesarkan Kaabah hingga lulus bergantung dengan dia oleh segala orang yang mengunjung akan dia. Semuanya berpaut pada kelambu Kaabah tu. Ja'alnallahu min ahli syafa'atiha, amin. Ya Allah, semoga-moga Allah Ta'ala menjadikan kita sekalian termasuk golongan orang yang mendapat syafaatnya, amin. Jadi itu tamat kita bab yang ke-11 pada menyatakan kelebihan segala masjid, ya. Baitullah ni adalah masjid Allah, rumah Allah, tempat kita melakukan ibadah, kiblat kita, ya. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri kita taufik supaya kita sentiasa dapat berpeluang menziarahi Kaabah, ya, lakukan haji dan umrah, ya, sekurang-kurangnya sekali dalam seumur hidup kita sebagai mana yang telah difardukan ke atas kita, ya. Maka ada apa-apa soalan sebelum kita tamatkan kuliah kita ni, insya-Allah? Satu soalan kalau ada siapa-siapa nak tanya. Ada tak? Kalau tak ada, kita doa, ya. Tak ada, ya? InsyaAllah kita doa. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara, wa limashayikhina wa limuallimina wa lijami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء واحشرنا في زمرة الأولياء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك